Saudara-saudari sekalian, saya berada di rumah Ustaz Muhammad Aziz. Sekarang saya nak bercakap dengan Ustaz mengenai mazhab ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Saudara Abdul Rahman yang sudi hadirlah ke rumah saya untuk sedikitlah tentang mazhab. Mazhab ini kita faham maksudnya apa makna mazhab? Mazhaba. Apa yang diputuskan oleh seorang imam yang membawa mazhab. Maksudnya ikutan berdasarkan kepada fatwa yang dibawa oleh ulama berkenaan yang kita iktiraf. Kalau di dunia sekarang kita iktiraf ada 4 ulama yang mengikut mazhab ahli sunni, mazhab sunnah wal jamaah ni kita ada 4 sahaja, iaitu mula kalau kita tengok dari segi imam mazhab ni yang paling tua, yang paling awal sekali ialah mazhab Hanafi. Dia sekitar 699 gitu kot tarikh lahir dia. Kemudian diikuti oleh Imam Maliki yang lebih kurang 700 lebih kelahiran dia. Kemudian Imam Mazhab Syafi'i, kemudian yang ketiga 700 ke atas juga dia punya kelahiran dia, dan begitu juga Imam Ahmad Hanbal yang lahir paling lewat dah, hampir nak masuk tahun ke 800. Itu 4 mazhab yang menjadi ikutan kepada seluruh umat Islam di dunia. So, Assalamualaikum saudara-saudari. Ustaz Muhammad Aziz telah dianugerahkan anugerah Tokoh Guru 2022 dan beliau juga adalah mantan pengetua Sekolah Mengenal Agama Syekh Abdul Fahim Nimbung Tebal, dan beliau juga adalah penceramah bebas. Beliau bersara daripada Sekolah Syekh Abdul Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Aurora Terrace Vlog. So hari ini saya rasa amat bertuah sekali kerana saya dapat bertemu dengan Ustaz Muhammad Aziz, bekas pengetua Sekolah Menengah Agama Nimbung Tebal, atau nama sekarang dah ditukar kepada Sekolah Menengah Syekh Abdullah Fahim. Sempena Adil Adha, pertama sekali saya nak ucapkan selamat Hari Raya Haji Adil Adha kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam. So sehari ini saya nak bercakap dengan Ustaz mengenai mazhab yang ada di dunia ni. So kita dengar sikitlah tazkirah daripada Ustaz ya. So tanpa membuang masa lagi, kita jumpa Ustaz ya. Okey, saudara-saudari sekalian, saya berada di rumah Ustaz Muhammad Aziz ya. So, sekarang saya nak bercakap dengan Ustaz mengenai mazhab ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Silakan Ustaz dengan mukadimah. Okey, terima kasih Saudara Abdul Rahman yang sudi hadirlah ke rumah saya untuk sedikitlah tentang mazhab. Mazhab ini kita faham maksudnya apa makna mazhab? Mazhaba. Apa yang diputuskan oleh seorang imam yang membawa mazhab. Maksudnya ikutan berdasarkan kepada fatwa yang dibawa oleh ulama berkenaan yang kita iktiraf. Kalau di dunia sekarang kita iktiraf ada 4 ulama yang mengikut mazhab ahli sunni, mazhab sunnah wal jamaah ni kita ada 4 sahaja, iaitu mula kalau kita tengok dari segi imam mazhab ni yang paling tua, yang paling awal sekali ialah mazhab Hanafi. Dia sekitar 699 gitu kot tarikh lahir dia. Kemudian diikuti oleh Imam Maliki yang lebih kurang 700 lebih kelahiran dia. Kemudian Imam Mazhab Syafi'i, kemudian yang ketiga 700 ke atas juga dia punya kelahiran dia, dan begitu juga Imam Ahmad Hanbal yang lahir paling lewat dah, hampir nak masuk tahun ke 800. Itu 4 mazhab yang menjadi ikutan kepada seluruh umat Islam di dunia. Kita nak berterima kasihlah kepada imam-imam mazhab ini kerana mereka lah yang memberi panduan yang terbaik untuk kita nak ikut bagaimana nak beribadah dengan sempurna.
Bayangkan tuan-tuan kalau kita tidak ada mazhab ini, maka agak sukar kita takkan kita nak rujuk hadis sendiri, kita nak tengok kepada Al-Quran sendiri yang kita tidak ada kekuatan untuk itu. Maka mazhab inilah yang menjadi pemudah kepada kita, yang akhirnya kita boleh beramal ibadah dengan sempurna. Kita ada buku-buku panduan daripada mazhab-mazhab ini dan menyebabkan kita boleh beramal dengan sempurna. Contohnya, kita nak sembahyang raya nanti pun kita ikut mazhab kita, macam mana yang kita boleh buat, panduan-panduan dia daripada mula malam, dengan macam mana kita nak bertakbir, bertasbih, kemudian kita sembahyang raya. Contohnya lah, pasal kini kebetulan nak raya hari raya Aidil Adha, saya pun nak ucapkan selamat Aidil Adha lah. Kadang-kadang kita silap juga, selamat hari raya Aidil Adha, 2 hari raya, pasal Aid pun makna hari raya juga. Jadi kita yang betulnya adalah selamat Aidil Adha. Selamat Aidil Adha. Tak boleh sebut hari. Hari lagi lah, pasal Aid itu makna hari raya. Oh, saya pun silap, saya pun belajar surat Ustaz. Terima kasih. Okay. Saya pernah sebut selamat Aidil Adha. Aidil Adha, jangan sebut selamat hari Raya lah. Hari Adha, satu salah ya. Pasal hari raya tu, Aid tu makna hari raya juga. Kalau kita sebut mana selamat hari raya Aidil Adha, makna selamat hari raya Adha. Dia 2 kali hari raya. Baik. Ustaz, boleh cerita sikit Ustaz, sebenarnya Ustaz dari dulu mengajar di sekolah mana? Saya pengalaman saya tak banyaklah di seberang Selatan ini. Yang saya ada 2 tempat saja sebab di Pulau Pinang ni. Satu ialah saya di PPD selama 15 tahun. PPD selama 15 tahun. Kemudian saya berkhidmat di SMKA Syekh Abdul Fahim selama 10 tahun. Itu dah 5 tebal. Mana itu 25 tahun saya berada di seberang Selatan. Ustaz Don belajar kat sana, Ustaz ada? Saya masa tu berada di PPD. Saya ada di PPD. Dia anak buah kami jugalah yang menjadi wakil peserta syarahan bagi peringkat daerah Sembilan Selatan. Kita bawa dia selalu untuk pergi pertandingan syarahan lah. Tu Don Daniel lah. Okey, lepas tu okey, soalan terakhir saya Ustaz, saya nak tanya, adakah dengan mazhab-mazhab ni boleh menyebabkan perpecahan? Dengan mazhab-mazhab yang berbeza-beza yang di seluruh dunia ni, adakah dengan ada banyak mazhab ni boleh menyebabkan pecahan kepada semua umat Islam di dunia? Baik, terima kasih Cik Rahman. Sebenarnya seperti yang saya sebut tadi, kita sebenarnya berterima kasih kepada imam-imam mazhab yang ada, kerana mereka tidak pun menyebabkan kepada perpecahan, kerana semua mazhab-mazhab yang dia ada ni, dia ada pengikut-pengikut dia dan keselesaan orang yang nak ikut dia. Macam saya kata, kalau kita lihat kepada khidmat yang diberikan oleh para imam-imam mazhab ini, sangat-sangat dia hebatlah, dan kita akan merasa rugi kalau kita menjadikan dia sebagai satu benda, dia orang tempat untuk berpecah. Kerana apa? Kerana dia mereka menunjuk benda yang baik. Cuma kalau kita sekarang wujudnya mazhab Syiah tu, kita memang tak nak lah, kerana dia memang ternyata berbeza. Ternyata macam Syiah memang ternyata berbeza. Begitu dengan Wahabi. Bagi Malaysia kita, Wahabi kita tidak terima, kerana pendapat-pendapat dia kadang-kadang bertentangan dengan mazhab-mazhab yang apa yang kita amal dia di negara kita. Walaupun kita kena ada perdebatan tentang benda itu, tapi kita harap benda ni jangan kita bawa secara berterusan, kerana dia boleh menyebabkan perpecahan di kalangan umat kita. Dia tak guna kita berpecah sama umat Islam yang kita sekarang kita memang dah lemah pun, kan? Kalau kita berpecah lagi, maka kita akan jadi lemah. Sebab tu saya mencadangkan mana biarlah kepada imam mazhab Syafi'i yang kekal di Malaysia, di negara kita sekarang ini, dan jangan diganggu dengan pendapat-pendapat yang menyebabkan umat kita berpecah. Allahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Ada ucapan terakhir Ustaz untuk semua, mungkin kepada warga Taman Jayawijaya Ustaz, yang
kita duduk di sini ya. Mungkin kepada warga Surau Taman Jarijaya nak ucapkan selamat Hari Adha kepada semua ya. Terima kasih Tuan Rahmat atas peluang. Saya pun mengambil peluang pada hari inilah. Sekarang ni dah dekat nak maghrib dah, dan malam ni kita akan dah mula pun sebagai malam hari raya Adha ataupun hari Aidil Adha yang kita akan sambut mulai besok. Jadi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Aidil Adha kepada semua warga Taman Jarijaya. Saya juga ingin memohon ampunan maaf dan juga kepada seluruh Malaysia lah, seluruh dunia kalau sampai lah kalau sampai. Dan saya mengambil kesempatan juga untuk memohon ampunan maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan apa yang saya lakukan. Maklumnya saya diberi tugas pun sebagai pengurusi surau. Jadi saya rasa saya pun bukan orang yang hebat sangat. Jadi saya pun maaf sekiranya ada kesalahan di sana sini. Terima kasih. Selamat Hari Raya kepada semua yang melihat kepada YouTube ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz kerana sudi wawancara Ustaz. Terima kasih. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada Ustaz dan sekeluarga ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.